Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kenali Kemurungan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kenali Kemurungan ini terdapat pada muka surat 24 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.4.2 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran atau OP dalam pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 3 maklumat yang tersurat dan tersirat daripada teks petikan Kenali Kemurungan untuk membuat rumusan dengan betul. Kedua, mencatat 3 maklumat daripada teks petikan Kenali Kemurungan dalam bentuk grafik. Seterusnya, kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini iaitu murid berjaya membaca secara mekanis dan menjelaskan 3 maklumat yang tersurat dan tersirat daripada teks petikan Kenali Kemurungan untuk membuat rumusan secara berperenggan dengan betul. Kedua, murid berjaya mencatat 3 maklumat tersurat dan tersirat daripada teks petikan Kenali Kemurungan dalam bentuk peta pelbagai alir. Murid-murid, pernahkah kalian mengalami kemurungan? Mungkin ada murid-murid yang mengalami kemurungan dalam hidup. Kemurungan merupakan penyakit yang disebabkan oleh tekanan perasaan yang melampau dalam diri seseorang. Apakah punca-punca berlakunya kemurungan? Ya, lihat dalam gambar itu, terdapat seorang kanak-kanak yang gagal dalam peperiksaan. Ini merupakan salah satu faktor kemurungan itu berlaku. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar kanak-kanak yang sedang bertengkar bersama dengan rakannya ataupun adik-beradiknya. Perkara ini juga mendorong kepada masalah kemurungan dalam hidup seseorang. Dan kita lihat gambar yang terakhir, gambar seorang pesakit. Apabila seseorang itu menghidapi sebarang penyakit, maka ini juga menjadi faktor kepada masalah kemurungan. Oleh itu, sekiranya murid-murid menghidapi masalah kemurungan, murid-murid bolehlah berbincang masalah ini kepada keluarga yang terdekat, ataupun bolehlah memberitahu kepada guru kaunseling kamu di sekolah supaya perkara ini dapat diatasi dengan sebaiknya. Seterusnya, sila baca teks petikan Kenali Kemurungan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian, kenal pasti idea tersurat dan idea tersirat. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca teks petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kenali Kemurungan. Kadangkala kita terlihat orang bercakap seorang diri di tempat-tempat awam. Mereka ini mungkin mengalami masalah gangguan mental.
banyak punca yang menyebabkan gangguan mental ini boleh berlaku kepada seseorang. Antara puncanya termasuklah kemurungan. Kemurungan atau depression merupakan suatu penyakit psikologi yang melibatkan tekanan perasaan yang serius. Penyakit ini sukar diketahui oleh orang ramai semasa pesakit menghadapinya. Mereka masih dapat bergaul dengan anggota masyarakat seperti biasa. Pesakit kemurungan mudah merasai kesedihan dan kepiluan yang amat teruk walaupun perkara itu tidaklah membimbangkan. Pesakit akan menangis jika memikirkan sesuatu masalah dalam kehidupannya. Kesannya, pesakit akan menyendiri. Seterusnya, pesakit mudah kecewa. Pesakit sukar berasa gembira walaupun mendapat berita yang menggembirakan. Pesakit akan putus harapan dan hilang semangat dalam kehidupan seharian. Selain itu, pesakit berasa bahawa kehidupan mereka sunyi dan kosong. Mereka tidak suka diganggu oleh kawan-kawan atau orang lain. Mereka akan berusaha untuk menyisihkan diri mereka dan menjadi seperti kera sumbang. Akhirnya, kemurungan yang berlarutan dapat memberikan implikasi yang buruk. Kemurungan ini akan mengganggu kesihatan emosi dan mental. Malahan, fungsi fizikal dan interaksi sosial pesakit turut terganggu. Oleh itu, rawatan perubatan dan bantuan psikoterapi atau kaunseling perlu diberikan kepada mereka yang terlibat. Seterusnya, mari kita menganalisis idea tersurat dan tersirat berdasarkan teks petikan kenali kemurungan. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat yang bergaris warna merah merupakan idea tersurat, manakala ayat yang bergaris warna biru merupakan idea tersirat. Mari kita sama-sama menganalisis maklumat tersebut. Seperti yang murid lihat, di sini cikgu sudah nyatakan definisi kemurungan. Definisi bermaksud takrif ataupun maksud. Oleh itu, kemurungan ini merupakan suatu penyakit psikologi yang melibatkan tekanan perasaan yang serius. Maksudnya di sini, penyakit kemurungan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Kita lihat tanda-tanda kemurungan. Tanda-tanda kemurungan ini kita dapat lihat dalam perenggan yang ketiga. Pesakit kemurungan mudah merasai kesedihan dan kepiluan yang amat teruk, walaupun perkara itu tidaklah membimbangkan. Ini merupakan idea tersurat. Tersurat bermaksud yang sudah jelas dinyatakan dalam teks petikan. Dan kita lihat idea tersirat berdasarkan tersurat tadi, iaitu pesakit akan menangis jika memikirkan sesuatu masalah dalam kehidupannya. Maksudnya di sini, seseorang ataupun pesakit yang menghidapi penyakit kemurungan ini mudah ataupun cepat merasai kesedihan. Kerana apa? Kerana pesakit itu memikirkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Maksudnya di sini, murid-murid perlu menjelaskan faktor
kemurungan ini berlaku. Ataupun tanda-tanda kemurungan ini berlaku disebabkan apa? Disebabkan oleh seseorang itu memikirkan sesuatu masalah yang dihadapinya dalam kehidupannya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat tanda-tanda kemurungan yang kedua. Tanda-tanda kemurungan yang kedua ini terdapat dalam perenggan yang keempat, yaitu seterusnya pesakit mudah kecewa. Ayat ini mengandungi idea tersurat yang merujuk kepada tanda-tanda kemurungan, yaitu mudah kecewa. Idea tersurat ini dijelaskan lagi dengan idea tersirat, yaitu pesakit sukar berasa gembira walaupun mendapat berita yang menggembirakan. Maksudnya di sini, idea tersirat menjelaskan idea tersurat yang mudah kecewa tadi. Kerana apa? Kerana seseorang itu tidak seronok walaupun mendapat berita yang baik atau berita yang positif, berita yang menggembirakan. Apabila murid hendak menjelaskan idea tersurat itu, mestilah menggunakan kata hubung keterangan. Seterusnya kita lihat tanda-tanda kemurungan yang ketiga. Selain itu, pesakit berasa bahawa kehidupan mereka sunyi dan kosong. Ayat ini mengandungi idea tersurat. Idea tersurat ini melibatkan tanda-tanda kemurungan, yaitu kehidupan pesakit sunyi dan kosong. Itu fokusnya tersurat, sunyi dan kosong. Dan idea tersurat ini dijelaskan lagi dengan idea tersirat. Idea tersirat itu mereka tidak suka diganggu oleh kawan-kawan atau orang lain. Inilah idea tersirat. Maksudnya, apabila seseorang itu menghidapi kemurungan dan mempunyai tanda-tanda kemurungan, yaitu kehidupan mereka sunyi, maka disebabkan itu dia tidak suka diganggu oleh kawan-kawan yang lain ataupun tidak mahu bergaul dengan sesiapa di sekelilingnya. Dan kita lihat kesan kemurungan. Kesan kemurungan sudah pun dinyatakan pada perenggan ini, yaitu kemurungan yang berlarutan dapat memberikan implikasi yang buruk. Kemurungan ini akan mengganggu kesihatan emosi dan mental. Malahan fungsi fizikal dan interaksi sosial pesakit turut terganggu. Dalam perenggan ini menunjukkan kesan kemurungan, iaitu apabila seseorang itu menghidapi masalah kemurungan, maka boleh membawa kesan yang tidak elok dalam kehidupan seseorang. Diharapkan murid-murid dapat memahami idea tersurat dan tersirat berdasarkan teks petikan ini. Baiklah murid-murid, sekarang tiba masanya untuk murid-murid meringkaskan idea tersurat dan tersirat berdasarkan teks petikan tadi. Oleh itu, murid mestilah meringkaskan idea tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan. Maksudnya di sini, murid-murid perlu mengubah suai beberapa struktur ayat maupun perkataan yang terdapat dalam idea tersurat dan tersirat. Untuk memudahkan murid faham bagi membuat rumusan ini, murid-murid perlulah membuat ringkasan dan tidak mengubah makna yang terdapat dalam idea tersurat tadi. Di samping itu juga murid perlulah memastikan murid-murid tidak meniru 100% ayat yang digunakan dalam teks petikan tersebut. Maksudnya di sini murid-murid perlu adanya pengubahsuaian
Kita lihat di situ. Pesakit kemurungan mudah merasai kesedihan dan kepiluan yang amat teruk, walaupun perkara itu tidaklah membimbangkan. Ayat ini terlalu panjang dan ayat ini mengandungi idea tersurat tadi. Oleh itu, cikgu sudah bantu murid-murid meringkaskan ayat ini mengikut kesesuaiannya, asalkan tidak mengubah maksudnya. Lihat dalam awan yang berwarna merah, pesakit cepat merasai kesedihan yang serius. Itu ialah idea tersurat yang cikgu sudah ringkaskan. Kita lihat seterusnya idea tersiratnya pula. Pesakit akan menangis jika memikirkan sesuatu masalah dalam kehidupannya. Ayat ini terlalu panjang. Jadi, kita perlu melakukan beberapa pengubahsuaian struktur ayat juga perkataan yang digunakan dalam ayat idea tersirat ini. Cikgu sudah bantu, iaitu lihat dalam awan yang berwarna biru, terlalu memikirkan masalah dirinya. Mudah, kan? Maksudnya tidak berubah. Cikgu hanya membuat pengubahsuaian, ubah sedikit struktur ayat juga perkataan yang terdapat di situ. Seterusnya kita lihat tanda-tanda kemurungan yang kedua. Seterusnya pesakit mudah kecewa. Ayat ini cikgu ubahkan sedikit dengan menggantikan pesakit senang berasa kecewa. Cikgu ubah sedikit, iaitu menggantikan mudah dengan senang, supaya cikgu tidaklah meniru 100% dalam ayat tersebut. Kita lihat ayat yang kedua. Pesakit sukar berasa gembira walaupun mendapat berita yang menggembirakan. Ayat ini mengandungi idea tersirat. Oleh itu, murid-murid perlu melakukan pengubahsuaian dari segi struktur ayat juga perkataan yang terdapat dalam ayat itu, supaya murid-murid tidaklah meniru 100%. Lihat dalam awan yang berwarna biru itu, cikgu sudah bantu murid-murid, iaitu tidak seronok biarpun mendapat berita yang baik. Mudah, kan? Jimat perkataan dalam ayat tersebut. Maksudnya samalah. Tidak gembira iaitu tidak seronok. Sukar berasa gembira sama dengan tidak seronok. Dan kita lihat idea tersurat dan tersirat yang terakhir, iaitu selain itu pesakit berasa bahawa kehidupan mereka sunyi dan kosong. Ayat ini mengandungi idea tersurat. Ayat ini terlalu panjang. Oleh itu, cikgu lakukan pengubahsuaian struktur ayat dan juga perkataan yang digunakan dalam idea tersurat itu, supaya cikgu tidak meniru 100% idea tersurat tersebut. Kita lihat dalam awan yang berwarna merah, pesakit merasai kesunyian hidup. Jadi di sini cikgu singkatkan, cikgu buang beberapa perkataan dan cikgu gunakan perkataan yang mudah dan difahami oleh pembaca. Jadi di sini cikgu gantikan pesakit merasai kesunyian hidup. Mereka cikgu gantikan dengan pesakit. Kesunyian cikgu kekalkan dan cikgu tambah dengan hidup di situ. Dan kita lihat idea tersiratnya. Mereka tidak suka diganggu oleh kawan-kawan atau orang lain. Ayat ini cikgu sudah pun ringkaskan ataupun dah melakukan pengubahsuaian mahupun perkataan yang terdapat dalam idea tersirat itu. Lihat dalam ayat yang terdapat dalam awan berwarna biru, tidak mahu diganggu oleh sesiapa.
Cikgu sudah melakukan pengubahsuaian dari segi perkataan kawan-kawan atau orang lain. Cikgu gantikan dengan oleh sesiapa. Oleh sesiapa itulah merujuk pada kawan-kawan atau orang lain. Diharapkan murid-murid mengenal pasti idea tersurat dan tersirat dan melakukan beberapa pengubahsuaian dari segi struktur ayat maupun perkataan, asalkan maknanya tidak menyimpang ataupun tidak lari jauh daripada konteks sebenar. Diharapkan murid-murid dapat memahami penjelasan ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu sudah membantu murid-murid memindahkan maklumat idea tersurat yang telah cikgu ringkaskan tadi dan juga idea tersirat yang telah cikgu jelaskan tadi ke dalam peta pelbagai alir yang kamu nampak di sini. Okey. Murid perlu menghubungkan idea tersurat dengan idea tersirat menggunakan kata hubung keterangan untuk membuat rumusan. Maksudnya di sini, apabila murid hendak membuat rumusan, murid perlulah menghubungkan idea tersurat dan juga idea tersirat. Idea tersurat dan tersirat tadi itulah yang sudah cikgu ringkaskan ataupun cikgu sudah ubah suai dari segi struktur ayat maupun perkataan yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi, murid perlu menghubungkan antara kedua-dua idea tersurat dan tersirat tadi dengan menggunakan kata hubung keterangan, iaitu kerana. Kerana di sini maksudnya untuk murid menjelaskan idea tersurat. Mari kita lihat idea tersurat yang pertama dalam kotak yang berwarna merah itu. Pertama, pesakit cepat merasai kesedihan yang serius. Jadi di sini ini merupakan idea tersurat yang cikgu ringkaskan tadi. Kemudian cikgu akan hubungkan dengan idea tersirat yang berwarna biru di sebelah kanan itu, iaitu terlalu memikirkan masalah dirinya. Cikgu gabungkan antara kedua-dua idea tersurat dan tersirat ini menggunakan kata hubung keterangan kerana. Jadi, pesakit cepat merasai kesedihan yang serius kerana terlalu memikirkan masalah dirinya. Selesai. Kita lihat idea tersurat yang kedua. Pesakit senang berasa kecewa. Maka di sini cikgu hubungkan idea tersurat tadi dengan idea tersirat, iaitu tidak seronok biarpun mendapat berita yang baik. Cikgu hubungkan antara kedua-dua idea tersurat dan tersirat ini dengan menggunakan kata hubung keterangan kerana. Kerana ini digunakan untuk menjelaskan supaya lebih terperinci idea tersurat itu. Jadinya, pesakit senang berasa kecewa kerana tidak seronok biarpun mendapat berita yang baik. Selesai. Kita lihat idea tersurat yang ketiga. Pesakit merasai kesunyian hidup. Ini merupakan idea tersurat. Idea tersurat ini akan disambungkan atau dihubungkan dengan idea tersirat, iaitu tidak mahu diganggu oleh sesiapa. Jadi di sini cikgu ingin hubungkan antara kedua-dua idea tersurat dan tersirat ini menggunakan kata hubung keterangan apa? Kerana. Pandai. Jadi di sini adanya penjelasan maklumat. Idea tersirat ini sebenarnya ingin menjelaskan idea tersurat melalui kata hubung keterangan kerana. Diharapkan murid-murid dapat memahami idea tersurat ini dan idea tersirat ini untuk dijadikan sebagai satu rumusan dalam penulisan nanti. Baiklah murid-murid, kini tiba masanya murid-murid untuk melakukan aktiviti yang ketiga, iaitu
Tuliskan sebuah rumusan mengenai kenali kemurungan secara berperenggan. Maksudnya, murid perlu menghasilkan sebuah rumusan. Seperti yang murid nampak di situ, cikgu sudah membantu murid-murid cara penulisan rumusan ini. Pertama, di atas itu cikgu sudah tunjukkan sebagai perenggan yang pertama. Perenggan pertama ini sebagai pendahuluan. Dan kita lihat perenggan yang kedua. Perenggan kedua ini melibatkan idea tersurat bersama dengan idea tersirat yang kita tadi hubungkan. Yang kita bincangkan tadi kan, menggunakan peta pelbagai alir. Kita hubungkan kedua-dua idea tersurat dan tersirat ini menggunakan kata hubung keterangan, iaitu kerana. Nampak ya di situ cikgu sudah warnakan perkataan kerana dengan warna ungu. Dan di sini cikgu sudah nyatakan idea tersurat. Murid perlu lengkapkan dengan idea tersirat. Rujuk semula peta pelbagai alir sebentar tadi. Dan kita lihat perenggan yang terakhir di situ merujuk kepada perenggan yang ketiga sebagai penutup. Penutup di situ murid bolehlah nyatakan di situ dengan kesimpulannya. Kemudian kerana apa? Kesimpulannya, bantuan khidmat kaunseling perlu diberikan kepada pesakit kemurungan kerana murid perlu nyatakan dan jelaskan kerana apa. Itu soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Oleh itu, murid-murid tidaklah melupakan penggunaan penanda wacana untuk memulakan ayat dalam idea tersurat. Yang seperti cikgu tunjukkan di situ, cikgu sudah warnakan dengan warna hijau. Warna hijau itu merujuk pada penanda wacana. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.